Untuk peminat sandwich, aku tahu korang memang akan sanggup bayar 15 ke 16 ringgit untuk seketul sandwich. Apa kata kalau hari ni kita nak buat sandwich yang sangat sedap, mengenyangkan dengan harga yang tak sampai RM5. Okey, kita nak buat sandwich ayam. Sandwich boleh jadi bermacam-macam jenis sandwich. Kita boleh pakai ayam, kita boleh pakai udang, kita boleh pakai daging. Tapi asas dia sama saja. Kena ada roti yang baik, kena ada sayur, dressing dan juga isi ataupun inti dia. Alright. Untuk ayam kita nak marinatekan dia dulu. Terpulang kalau kata nak pakai ayam yang sekali dengan kulit dia pun boleh, ataupun kita nak buang dia punya kulit pun boleh. Bahagian kulit ni dia ada lemak. Jadi bila kita masak nanti lemak tu dia akan cair dan kita punya inti tu akan jadi lagi sedap sebab dia ada rasa. Okey, untuk buat dia punya perapan, kalau tengok dekat sini memang sangat mudah. Kita ada serbuk cajun. Okey, serbuk cajun boleh pakai untuk ayam, boleh pakai untuk daging. Kita masukkan dulu. Kemudian saya nak letakkan sikit black pepper untuk bagi dia rasa pedas. Garam tak perlu banyak bila kita masak ayam ni sebab ayam ni dia memang akan ada rasa masin tu. Minyak zaitun. Alright, minyak zaitun ataupun minyak jagung memang sangat sesuai untuk ayam, memang sangat sesuai untuk kita buat sandwich. Kita gaulkan dia dulu. Sebelum tu kalau tengok saya punya oven kat belakang, saya dah panaskan dia. Lebih kurang dia punya temperature 200 darjah Celsius. Kita biarkan dia dalam 30 minit. Susunkan kita punya ayam. Dan terus saja masuk dekat dalam oven. Lepas saja kita masukkan ayam, kita turunkan dia punya suhu 180. Sebab apa? Kita nak ayam kita tu masak dengan sekata dan dia tak hangus dekat bahagian luar. Kalau tengok dia punya function pun, kita letak heat dia atas dan bawah supaya dia masak dengan sekata. Okey, untuk langkah yang seterusnya, kita nak buat dia punya sos. Kita pakai mayonis. Kalau ada mayonis yang biasa, terus saja kita masukkan dekat dalam mangkuk. Kemudian kita nak bagi dia warna, saya nak pakai juga mustard. Okey, yellow mustard paling terbaik. Sebab apa? Dia ada rasa dan dia akan bagi warna. Okey, tak cukup dekat situ. Kita nak letakkan sedikit herb, daun parsley. Okey, daun parsley kita kena chopkan dia senipis yang boleh supaya dia menyerap dan rasa dia akan jadi sangat sekata. Okey, masukkan dekat dalam. Gaulkan dia. So bila dia dah sedia, kita letak tepi. Okey, bawang besar ni potongkan dia senipis yang boleh. Kemudian bawang ni terus saja kita masuk dekat dalam air sejuk. Kita nak buangkan rasa dia yang terlalu kuat tu sebab kita tak mau dia overshadow rasa ayam dan juga bahan-bahan yang lain. Yang seterusnya saya nak bagi dia lagi sedap, lagi juicy, tomato. Okey, untuk buat sandwich kita tak perlu potong dia terlalu nipis. Sebab apa? Kita nak grillkan dia. Terus saja masuk dekat dalam pan. Kemudian letakkan sikit minyak zaitun. Okey, untuk proses grill tomato ni dia tak ambil masa yang lama. Lebih kurang dalam 1 ke 2 minit saja satu bahagian. Kemudian kita balikkan dia. Terusnya saya letakkan sikit rasa black pepper, sikit garam. Grillkan dia agak-agak dia ada warna sikit, dia layu. Terus saja masukkan dekat dalam bekas lain. Bagi dia sejuk sikit untuk proses roti. Okey, bila ayam dia pun dah masak dengan elok, masukkan dekat dalam bekas dan kita biarkan dia sejuk dulu. Roti. Okey, kita dah ada roti yang sangat cantik, sourdough, memang sangat sesuai untuk sandwich. Kita potongkan dia sebab kita nak bagi dia nipis. Kemudian kita nak letakkan nanti isi-isi dia semua. Dia akan jadi kemas. Nampak dia punya bahagian dalam agak brown dan dia ada rasa. Okey, kita potongkan. Kita ambil sikit butter, sapukan dekat roti tadi.
Kita bakarkan dia sekejap. Kita nak bagi dia crunchy saja dekat bahagian luar dia tu. Okey. Kita biarkan dia sekejap. Kemudian kita alihkan sebelah belakang dia pula. Nampak? Bila kita sealkan dia dengan betul, kita letak butter, bahagian atas ni dia crunchy. So bila dia crunchy, dia tak akan serap semua lembapan-lembapan yang ada dekat sayur ataupun sos dressing. Okey, macam mana kita nak tahu roti kita ni dah siap, dah ready untuk kita jadikan dia sandwich? Bila kita pusingkan dia, nampak bahagian atas dia kan? Dia dah bertukar warna, dia jadi brown sikit. Roti ni kita alihkan dulu. Letak satu bahagian dan kita nak teruskan dengan proses untuk buat sandwich. Okey, untuk proses ayam ni kita potong dekat tengah-tengah. Kita potongkan dia senipis yang boleh. Nampak bagusnya bila kita pakai bahagian dada yang ada sedikit kulit dan juga lemak. Kita tengok dia punya bahagian tu, dia ada berlapis. Bila dia punya lemak tu dah cair, dia akan turun dekat isi ni semua, dia akan bagi rasa yang lagi sedap. Okey, seterusnya kita nak letak kita punya dressing tadi. Letak bahagian bawah. Kemudian kita letak juga bahagian atas. Kemudian kita punya tomato. Seterusnya kita letakkan salad sikit. Bagus bila kita gunakan sayur-sayur yang crunchy macam ni. Bila kita makan, dia ada tekstur. So dia ada sedikit rangup, sedikit lembut, dia pelbagai. Kita gigit dekat dalam mulut kita tu dia pecah, explode. Dia macam sangat sedap. Okey, kemudian kita punya bawang. Kemudian isi ayam. Dan juga kita letakkan sedikit cheese. Alright. So tutupkan dia. Inilah dia kita punya sandwich yang sangat gemuk, sangat mengenyangkan dengan kos yang tak sampai RM5. So, lepas ni nak lagi bayar RM15-16? Korang tentukan. Bulan-bulan puasa ni macam-macam lah terasa nak makan. Kadang-kadang tu nak makan yang sup, nak makan mi, lepas tu sandwich pula macam kita buat tadi kan. Okey, hari ni saya nak buat satu lagi resepi. Saya nak makan pasta. Teringat lama dah tak pergi Itali. Tak pernah pergi pun. So hari ni duk terasa nak makan bolognese dengan fettuccine. Alright. Apa perlu kita buat sekarang ni? Kita nak buat dia punya bahan tumisan ataupun mirepoix. Okey, kalau tengok dekat sini, kita ada bawang, kita ada carrot dan juga seleri. Okey, ini sayur. Bila kita potong, dia akan jadi halus-halus dan kita panggil dia mirepoix. Mirepoix ni memang adalah asas untuk kita buat tumisan bolognese, asas untuk kita buat stok dan masakan yang lain. Okey, kita mulakan dengan carrot. Kita buang saja dia punya kulit dulu dan kita potongkan dia dice. Okey, untuk buat pasta yang baik, yang sedap dan juga bersalut, bila kita gaulkan dia nanti, kita kena potongkan dia halus-halus. Bila kita potong terlalu besar, nanti kita gaulkan dia dengan kuah ataupun sos dia, dia tak melekat, dia tak bersalut dekat kita punya pasta. Okey, bahannya kita letak sebelah dulu. Kemudian kita nak pakai bawang. Kita nak dicekan dia. Okey, macam mana kita nak dice yang cantik, yang memudahkan kerja kita? Kita potong dua. Kemudian kita potong satu, dua, kita tidurkan dia, potong lagi satu,
2, 3. Kemudian potongkan. Potongkan. Nampak? Dia akan jadi dice. Tapi untuk lekapkan kita punya mirepoix, kita kena ada seleri. Potong memanjang, potong dia nipis. Kemudian dadu. Okey, mirepoix pun dah siap. Kita nak buat dia punya bolognese. Kita masukkan dulu olive oil ataupun minyak zaitun. Okey, mirepoix terus saja kita masuk dekat dalam tumisan. Alright, kalau tengok resepi ni sebenarnya kita boleh pakai bermacam-macam jenis pasta. Kita nak pakai spaghetti, macam yang saya pakai ni fettuccine pun boleh. Kalau kata sukakan fusilli, fusilli pun boleh pakai juga. Terus saja kita masukkan dekat dalam air panas menggelegak, biarkan dia, bagi dia lembut lebih kurang dalam 10 minit. Okey, ada satu mitos yang chef-chef selalu duduk tunjuk dekat dekat dapur kan. Bila kita rebus pasta, kita kena letak minyak olive oil. Tak payah. Benda tu semua dah tak boleh pakai. Sebenarnya minyak memang dia tak akan bersatu dengan air. So jangan pakai lagi filosofi tu. Tapi kalau kita nak letakkan garam, yes, garam boleh bagi rasa dekat kita punya pasta. Garam pun tak perlu banyak. Lebih kurang dalam 1 cubit, 2 cubit. Okey, sambil-sambil tu kita nak masak kita punya bolognese. Pastikan kita punya mirepoix ni dia tak hangus. Sebab apa? Kita nak dia lembut. Kita nak biar dia keluarkan dia punya rasa. Okey, kemudian terus saja kita masukkan kita punya daging kisar. Okey, untuk resepi ni saya pakai daging lembu. Tapi kalau korang nak pakai ayam pun boleh, kambing pun boleh kalau ada bajet lebih kan. Ikut suka korang. Okey. Untuk daging kita kena kacau-kacaukan dia, pastikan dia tak ada ketul-ketul. Api tu jangan besar sangat. Sambil-sambil kita duk masak ni, nampak tak? Dia ada air dekat tepi-tepi ni kan. So bila air tu dah hilang, yes, daging tu memang dah masak. Sambil-sambil tu kita tengok kita punya pasta. So proses untuk rebus pasta ni dia ambil masa lebih kurang dalam 10 minit dan kita kena kacau bahagian bawah tu supaya dia tak hangus. Lepas tu kita tengok kita punya daging. Alright, daging bila air dia dah mula hilang, dia akan naik dia punya minyak yang kita dah masukkan awal tadi kan. Minyak zaitun tu. So bila minyak zaitun tu dah naik, terus saja kita boleh masukkan tomato paste. Okey, tomato paste saya pakai tak banyak, lebih kurang dalam 150 gram. Masukkan dulu. Kemudian kita nak masukkan tomato coulis. Apa tu tomato coulis kan? Okey, tomato coulis ni adalah tomato yang segar. Lepas tu dibakar, kemudian dicop-cop-copkan, dimasak sampai dia betul-betul pekat. So this is tomato coulis. Lepas tu terus saja kita masuk dekat dalam daging tadi. Biar dia sebati dengan air daging, minyak. Kemudian saya nak letakkan sedikit susu segar. Okey, fungsi susu segar ni nak bagi dia ada sedikit lemak. So kita masukkan sikit saja. Lebih kurang dalam 100-150 ml. Kemudian terus saja kita gaul-gaulkan dia. Jangan bagi dia hangus bahagian bawah tu. Nampak tak? Bila kita gabungkan tomato coulis dan juga tomato paste tadi, warna dia terus bertukar. Warna dia terus naik jadi merah cantik. Okey, untuk perasa dia tak perlu banyak. Saya pakai garam 2 cubit, 3 cubit. Kemudian saya nak bagi dia ada rasa pedas sikit. Saya nak letak black pepper. Sebab dia tak sesuai kita pakai white pepper. Sebab apa? Kita gunakan daging. Daging memang sangat sesuai dengan black pepper. White pepper untuk daging putih macam ayam, udang, ikan, itu dia punya kawan baik. Okey, untuk kita punya lada hitam, lebih kurang dia tak lumat, dia tak halus. Terus saja kita masuk dekat dalam kuah ni. Kita slowkan api dia dan biarkan semua daging sayur lembut dengan perlahan-lahan. Nampak tak? Dia punya kuah
sangat pekat, sangat berdaging dan flavorful. Okey, apa lagi yang perlu kita buat? Langkah yang seterusnya, kita nak masukkan pasta. So, bila saya kata 10 minit, kita biarkan dia 9 minit saja kita rebuskan dia. Sebab apa? Lagi 1 minit tu, kita nak masak dekat dalam kuah dia. Kita tak mau bagi dia terlalu lembik. So, bila dia terlalu lembik, dah tak jadi pasta lagi dah. Itu dah jadi kuih tiaw. Alright, okey. Terus saja kita masuk dekat dalam kuah tadi. Kembang dengan elok sekata. Gaul-gaulkan dia. Bagi dia sebati. Nampak? Satu paket fettuccine ni kita boleh makan lebih kurang 6 ke 7 orang. So, kalau kita keluarkan duit lebih kurang dalam RM20 untuk beli bahan-bahan ni semua, sangat jimat. Seorang baru berapa ringgit je. So, yang ni kita kena gaulkan dia. Bagi dia betul-betul sebati dan kita boleh terus masuk kat dalam pinggan. Right, saya memang sangat sukakan kambing, sama ada dimasak berempah, dijadikan sup ataupun digrill saja. Cumanya, bila kita beli dekat pasar, dekat luar, dekat pasar raya, harga dia agak mahal. Bahagian-bahagian seperti rib ataupun dia punya peha, semuanya jadi mahal sebabkan dia punya potongan. Apa yang kita nak buat hari ini, kita nak tunjukkan cara macam mana potongan daging untuk jadikan dia lagi menarik, lagi cantik bila kita masak dan hidangkan dia. Bahagian rack memang sangat sesuai dijadikan lamb chop. Sebab apa? Dia ada tulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan tulang ni akan menjadikan dia lagi menarik. So, macam mana kita nak sediakan dia? Okey, kalau kita tengok dekat sini, bahagian tulang yang dekat hujung, okey, nampak? Dekat bawah ni sekali, dia ada satu bahagian yang kita kena buang dia dulu. Sebab apa? Bahagian ni dia agak liat sikit bila kita masak dan dia susah proses kita nak potong. Okey, kita buang. Kemudian kita nak keluarkan dia punya tulang. Kita pakai pisau yang sangat tajam. Kita potong bahagian atas. Nampak tak? Bila kita potong, dia akan keluar macam satu lapisan. So, yang sini kita kena potongkan dulu. Okey, kalau tengok bahagian atas ni, dia macam beef bacon. Dia ada isi, dia ada lemak. Sangat sesuai kita nak masukkan dekat dalam sup, kita nak masak kari, dia akan jadi lagi sedap. Dia lebih kurang macam daging tetel. Okey, langkah yang seterusnya, kita pusingkan bahagian belakang. Okey, kita dah potong bahagian depan, kemudian kita potong bahagian belakang, bagi dia betul-betul sama. Nampak? Bila kita potong bahagian belakang, terus saja dia akan terbuka. So, bahagian terbuka ni, kita kena lalukan pisau, potongkan dia. Sebab kita nak tulang tu bersih. Sebab itulah dekat pasar raya harga dia sangat mahal. Sedangkan kita boleh buat sendiri je benda ni. So, kita masukkan pisau ni, kita potong bahagian yang tengah-tengah tu. Bahagian ada isi. Sama juga dengan bahagian depan. Right. Sama juga. Kena lalukan pisau dekat atas tulang tu dan kita bersihkan dia. Kita kikis saja sampai dia nampak tulang tu. So, kita pusing kat bahagian belakang. Sama juga proses dia. Kita ambil pisau kecil ni, paring knife.
So, kita bersihkan sampai habis lemak-lemak, isi-isi yang melekat dekat tulang tu. Okey, bahagian ni simpan. Bahagian ni simpan, boleh masukkan dekat dalam sup. Tetel pun kita boleh buat masak kari. Nampak? Sangat bersih, sangat cantik, look elegant.